Adakah kita berjaya untuk naik? Kita tengok pemanduan asal. Janganlah berulang apa yang berlaku di Bali. Oh, come on. Kereta kita tak larat. Dia punya jalannya mencanak. Okay, kita cuba lagi sekali. Head west. Ratus puasa kerja ni. Ini hari tu puasa kambing rasanya. Dia tak lepas-lepas. Dia punya pendakian lebih kurang dalam 35 degree slope. Memang agak curam. Oh, tak boleh masuk dah. Dia dah sampai sini dah. Selamat sampai di The Dusun. Jom kita tengok kita akan menetap di mana malam ni. Nanti kita akan berada di insyaAllah Tapi House. Okay, kita nak pergi reception. Nak check in. Okay. Cik apa? Shibli. Shibli ni. Saiful Nang. Saya admire Cik Saiful. Oh Allah. Rumah kita hari ni dekat dalam hutan, babe. Kiri kanan hutan, nampak banjaran Titi Wangsa sana. Dan kemudian ada playground. Ini kalau nak main anak-anak ada kat sini kan. Sambil-sambil kita lepak-lepak kat sini, kita bolehlah bagi anak-anak kita main dekat playground, mini playground ini. Sambil kita suami isteri pergilah tengok memadu kasih. Welcome to The Dusun. Sekarang ni yang dekat belakang saya tu, itu ialah reception punya bangunan. Simple je, comel je. Dia tak ada ramai-ramai reception. Pasal dekat dalam The Dusun ni cuma ada beberapa buah rumah saja. Dan dia sewakan bukannya bilik-bilik, tetapi satu rumah. Dan ini adalah villa percutian dalam tropical rainforest tau. Dalam banjaran Titi Wangsa. Apa yang menarik dekat sini ialah kita tengok daripada luar dulu. Nanti kita nak bawa masuk you all semua ke dalam rumah kita. Jadi ini ialah kawasan yang pada waktu kebiasaannya kita boleh nampak ni, kita punya pemandangan sambil-sambil minum. Bayangkan minum pagi, minum kopi, kita hirup kopi yang panas waktu dingin pagi dalam keadaan berkabus tau dekat sana. Berkabus. Ini banjaran Titi Wangsa yang mana ini dia berada di atas elevation yang tinggi dan kemudian dia turun ke bawah dan kita boleh dengar deruan air jeram yang menderu dekat situ. Dan kemudian kita akan nampak pada waktu pagi kebiasaannya dia akan berkabus horizon ni dan kita boleh duduk dekat sini minum kopi kan, minum kopi, hirup teh, teh tarik, tak kisahlah. Tetapi untuk masa-masa PKP ini tidak dibenarkan ada gathering dekat sini. Jadi dia cuma benarkan sekiranya kalau kata kita nak mengopi dekat sini seorang-seorang ataupun berdua dengan orang rumah ke, boleh. Satu part yang menarik. Dan juga kalau kita lihat, okeylah, of course dekat sini dia ada menu-menu breakfast dia, ada coffee dia, ada punya menu breakfast, ada nasi lemak, homemade bread and jam, homemade pancake dan juga macam-macam lagi makanan-makanan. Dan juga kita tengok ada kuih-kuih tradisional Melayu dekat sini, kuih sepit. Yang ni bukan tradisional sangat lah, tapi samprit. Samprit pun ada. Okey, dan juga apple tart. Apple tart juga, silap. Tart nenas. Fine apple tart. Dan juga dia ada ubi pedas. Okey, dia ada rasa Melayu. Dan juga yang ni dia panggil denderam, tapi kalau saya panggil dulu arwah mak saya dia panggil yang ni kuih telinga keling. Okey, ini dia punya common pool. Common pool ni adalah untuk pool. Dia ada dua pool dekat sini. Satu poolnya ini dekat atas dan juga ada satu lagi dekat bawah. Dan ini kalau tengok, ini kolam infinity. Dan kalau kita tengok dekat horizon sini, kita memang akan dapat tengok infinity pool terus ke lereng lembah banjaran Titi Wangsa. Welcome to our house. Ini jalan untuk kita pergi ke pool dekat bawah, lower pool, dan juga ada Perling House, Lanai House, dan welcome to Tapir House. Tak tahu kenapa nama dia tapir, tetapi mungkin kerana ada dia putih dan juga ada hitam sedikit, itu yang menyebabkan dia dinamakan tapir. Tapi fasiliti dekat sekeliling ni sebenarnya ada juga playground yang you boleh tengok dekat situ. That's nice playground. Ni kalau kata kita bawa anak-anak kita, sebenarnya anak-anak kita tak akan bosan dekat sini. Dan dia ada juga swing. Ada buayan. Buayan ni macam mana saya tak tahu. Nanti kita tengok.
buaian dia. Dan juga ada reflexology hexagon. Let's go and see. Kita tak tahu macam mana reflexology hexagon tu. Oh, ini dia. Maknanya kalau kata kita nak membuat reflexology, kita boleh buat. Oh, wow. Waduh, sakit. Sakit kaki. Okay, ni yang paling tajam. Dan kemudian ni kita sakit. Aduh, ya ni. Maknanya kalau sakit sebenarnya, kalau sakit tu maknanya ada masalah dengan kita punya badan kita lah. Oh, okey, tak payah buat apa-apa pun kita dah rasa aduh semput kat sini. Okay, ni dia punya herba-herba yang ditanam di sekitar tempat tinggal kita lah, rumah tapir. Ini kalau nak buat nasi apa ni? Macam kerabu. Boleh pakai ni. Hello, hi. Yeah. Where are you from? I'm actually the owner here. Oh, you ada owner here. Oh, you ada I'm Helen. Helen, yeah. Oh, itu dia tadi, owner pada tempat ni. Sambil-sambil kita buat filming sikit tadi tu, dia datang. Dan dia kenalkan dia daripada New Zealand dan dia dah berada kat sini lama, daripada tahun 84. Datang ke sini daripada New Zealand dan kemudian dia duduk dekat sini, jadi rumah dia duduk dalam hutan. Memang masih seronok, dia plant the tree daripada pokok getah yang ada kat sini. Dan kemudian dia dah jadikan hutan semula dan kali ni dia jadikan dia dusun. Okey, jom kita tengok. Ini dia punya artwork dia. Nice. Okey, kita tengok bilik, kita punya bilik. Jom. Yang ni jangan buka lah, pasal yang ni adalah untuk utilities elektrik ya. Okey, jom kita tengok, buka light kat sini. Ini untuk light yang ada kat atas ni. Jom kita masuk ke tapir house. Ini belum terpanjat lagi. Okey, jom masuk ke sini. Yes, ini dia yang specialnya tentang tapir house. Apabila kita boleh duduk kat sini, dalam keadaan macam very relaxing. Memang seronok sangat. Kita boleh tengok banjaran Titi Wangsa. Dia ada satu puncak bukit dekat situ, dan kemudian depan kita ni adalah drop turun terus. Dan daripada sini yang kita boleh dengar ialah suara Makcik Helen ada dekat bawah tadi tu. Dia dekat tengah swimming. Dan seterusnya, the next thing yang kita boleh dengar ialah bunyi jeram. Mana kita turun bawah ni saja. Kita turun bawah, dia ada sungai. Kita boleh nampak ini adalah lembah antara bukit. Yang ini pun bukit. Antara bukit dengan bukit dia menurun, dan dekat tengah-tengah tu ada sungai. Kita boleh dengar bunyi sungai itu dekat daripada sini lagi kita dah dengar. Ini adalah muzik yang tak boleh nak dibuat-buat. Muzik yang sebenarnya dia continuously happen, dan juga kita boleh dengar unggas-unggas di hutan ini. This is original. Ini bukannya keluar daripada speaker ataupun keluar daripada iPod, iPhone. Ada lagi korang pakai iPod sekarang kan. Kita ada meja untuk 4 orang di sini. Lepas isu yang menyebabkan kematian Nora N sebelum ini, dan kemudian berlakunya inquest yang run over a year, dan agak rundown sedikit dekat sini. Orang kurang, orang jadi takut nak datang. Padahal this place is awesome, superb. Memang ini kalau kata tempat yang kita boleh sambil-sambil kita melepak kat sini. Kalau satu keluarga, kita ada 4 orang, sambil-sambil kita tak payah tengok TV. Kat sini tak ada TV. Kan? Guys, dekat sini tak ada TV. Jadi yang ada cuma kita menyaksikan 360 degrees keindahan alam sekitar di hadapan mata kita. Kita boleh tengok masa dia siang, masa dia nak pagi, masa dia tengah hari, masa dia nak hujan, malam, dan memang best. Tak ada aircon dekat sini, yang ada cuma kipas. Dan kipas ini memang kipas yang simple je kipas dia. Kalau tak ada kipas saja pun kita boleh buka pintu dekat depan. Kita boleh pintu kat sini, of course dia sentiasa terbuka. Yang ni memang sentiasa terbuka. Jadi jangan minta kata mana kenapa tak ada pintu kat sini. Memang tak ada pintu dekat sini. Dan kalau hujan ribut, itulah a bit setback dia. Kalau hujan ribut, dia akan, kalau angin melintang kat sini, dia akan masuk jugalah sedikit tempias air dia. Tapi kat sini, kat sinilah kita boleh rasa angin. Kita buka tingkap ni semua, dan kita boleh rasa, kipas ni sebenarnya tak berapa nak membantu sangat kalau kata kita tak tutup, kalau tak buka tingkap ni. Tapi once kita buka je tingkap ni, kita rasa macam kita berada dekat dalam hutan. Kita dah boleh rasa
Dia punya feel dia, angin dia. Nice. Dan ini dia punya stove untuk kita masak. Okay. Alright, dah ada. Tak ada apa-apa, kosong. Dan di sini juga kosong, just compartment untuk simpan barang. Apa lagi yang kita boleh tengok dekat sini? Ini untuk garbage disposal. Garbage disposal. Untuk nasi ada cerik, apa nama tu? Barang-barang nak masak. Jadi kalau kata datang kat sini sebenarnya tak payah nak bawa barang-barang sangat lah. Macam kita orang ni siap bawa periuk tadi tu. Pasal apa? Kita takut kat sini tak sediakan. Dan juga ada cukup lah kalau kata nak duduk satu keluarga. Ada mug coffee, ada cawan dan juga ada wine glass. Kan? Tapi jangan minum wine lah. Tak elok untuk kesihatan dan diharamkan. Oh, okey. Ini macam permainan kanak-kanak. Kalau kita rasa macam dekat hutan ni, Astro pun tak ada, internet pun macam semput-semput sedikit. Baik kita spend your time with your children, mainlah benda-benda ni semua. Kalau you all nak bawa main lama sedikit, mungkin boleh main Saidina ke. Dia ada permainan-permainan yang tidak dibenarkan dalam tempat ini, antaranya permainan bola sepak, takraw, rugby dan juga bola lisut lah. Pinggan mangkuk kat sini. Okay. Juga adalah tempat pinggan, peti sejuk. Okay. Lobster tidak disediakan. Ini lobster kena tangkap sendiri. Ada water cooler kalau kata kita nak minum ke apa semua. Ada satu bilik air dekat luar ni. Ini bilik air yang kita boleh gunakan. Ada satu bilik air dan satu lagi bilik air. Ada lalat. Bilik air Shibli. Dan ada lagi satu bilik air di sini. Yes, dan ini satu bilik air yang seterusnya. Cuba masuk juga sana. Okey, bilik air ni ada dua entry. Okey, satu terus ke bilik, satu lagi daripada ruang tamu. Okey, dan juga ni dia punya tandas dia. Tandas ni moden walaupun dekat dalam hutan. Dan juga mari sini saya tunjuk. Dan ini dia punya bilik mandi dia. Okey. Ini dia bilik mandi. Okey, dan dia juga jangan kalau you all tinggi sangat, you all akan dilihat oleh orang-orang yang ada dekat bawah. Bilik pengantin. Ini dia punya bilik master bedroom. Master bedroom dia ada terus pergi ke tempat jacuzzi. Kita boleh isi air kat sini. Isi air kat sini dan kita boleh berendam dekat sini. Ini jacuzzi ni private. Kalau kita nak rasa ruang ini adalah ruang yang private, kita boleh tutup pintu bilik air sebelah sana dan juga kita boleh tutup. Dah tutup. Maknanya kawasan ni dah jadi kawasan private. Jadi bolehlah you all nak mandi-mandi dekat situ ke apa ke semua tu. Tapi kalau nak jadikan open, buka balik. Tada! Ini dah jadi open space. Seperti biasa, untuk tidak membuang masa lagi, kita akan uji. Hari ni dia punya katil ni nampak macam katil pengantin. Tetapi itulah, pengantinnya tak ada. Bride dia tinggal rumah, jaga anak. Let's do what we always do. Dah tengok dah tadi macam mana kita test. Memang insya-Allah selesa. Jadi kita tengok lagi dekat sini untuk kita. Ini adalah changing room dan juga wardrobe. Jadi kita boleh masuk ke dalam ni. Kita nak tukar-tukar baju ke apa semua dekat sini. Dia ada tempat yang tersorok di belakang katil tadi tu. Dan kita boleh letak kita punya pakaian. Ada hanger dekat sini. Dan kalau you all bawa hanger pun boleh letak hanger ni. Dan juga boleh letak tempat letak kita punya luggage dekat sini. Ada satu meja dekat sini. Yes, meja ni meja yang boleh kita gunakan untuk. Ini dining table kita. Kalau kata kita makan nanti, kita masak kat sini. Perempuan-perempuan letak kat sini. Kita makan sama-sama. Okay, malam ni kita akan buat satu menu special. Kita nak masak apa malam ni? Okay, malam ni kita masak ayam kot. Tabu-tabukan saja ketumbar tu dah jatuh juga dalam periuk. Jatuh kat meja, bukan periuk. Ini dia punya spiral dia untuk naik ke tingkat atas. Okey. Okey, ini jalan untuk ke tingkat atas ya. Dekat tingkat atas ni dia ada, dia masuk je dia ni, ini loft dia. Loft dia cuma ada 2 katil saja. Satu katil double dan satu katil single.
Okey, kalau kata ada anak 3 orang, ngam-ngam. And dekat belakang ni nampak macam ada tempat tersembunyi. Tapi ni saya nampak macam tempat untuk letak lagis kerana dia ada macam para-para untuk letak lagis dan juga untuk letak barang-barang nak bersepah-sepah semua kat sini. Dan dia ada tempat tinjau. Yang berkunci. Pasal saya nampak ini bukannya, ini nampak macam service lane untuk kalau kata kita nak betulkan piping dekat luar semua ni. Ini bukan untuk kita. Juga ada satu lagi dekat sana. Okay, kat sini juga kita boleh buat macam view sikit. Kita boleh tengok view. Memang tak ada exit keluar. Dan kita nampak macam, dia ada satu macam balcony yang saya pun tak tahu kenapa balcony ni berada dekat sini. Tapi orang tak boleh keluar. Mungkin service balcony untuk dia bersihkan tingkap ni daripada cermin ni daripada luar. Jadi dia perlu ada service balcony macam ini. Okay, tak ada apa-apa sangat dekat luar ni. Dekat atas ni, dia cuma kalau kita tengok, walaupun dalam keadaan sekarang ni agak panas juga dekat luar, tapi dekat dalam ni, walaupun dekat atik ni, dia punya bumbung, dia agak warm sikit, dia akan panas sedikit. Kalau malam dia sangat sejuk dekat sini. Jadi apa yang kita boleh buat ialah, the best is turun je lah dekat situ, kita ambil angin dekat situ saja. Okey, itu saja. Rumah ini cukup kecil dan sangat comel. Bukan kuali, tetapi mereka menggunakan kuali untuk dijadikan tempat untuk kita nak membuat barbecue kat sini. Kita letak arang kat sini, hidupkan api, letak jaring di atasnya dan kemudian kita boleh buatlah barbecue. Buat barbecue dalam keadaan macam ni ya. Dalam keadaan kita duduk sini, dalam keadaan very relaxing, dengar bunyi-bunyi alam, bunyi unggas dan juga bunyi deruan air yang ada dekat lembah di bawah ini. Tempat ni tak jauh sebenarnya daripada Kuala Lumpur, lebih kurang dalam 60 km dari KL. It's a perfect place untuk kata nak bawa family kita holiday. You boleh check in kat sini 3 hari 2 malam, just relax. Sekarang ni saya berada pada waktu, ini jam dalam 4.30 petang. Jadi kalau nak rasa macam mana, nak tahu tak macam mana waktu keadaan tempat ni waktu malam? Okey, jom saya adjust sedikit lens. Okey, ini dia view pada waktu malam. Jom kita nak tengok waktu malam ni. Kita boleh tengok sebenarnya daripada balcony ni. Kita boleh duduk kat sini dan kita kena tutup lampu kita, baru kita boleh nampak gugusan bintang-bintang dekat langit tu. Hari ni hari yang terbaik. Macam mana? Dah nampak kan? Dia punya best dia. Waktu malam kita boleh dengar lagi air deruan air jeram yang dekat bawah tadi tu. Dan juga bintang-bintang memang terbaik sekali lah. Okey, macam mana waktu pagi kita nak tengok berkabus tak ni? Jom kita tukar balik waktu pagi. Ini dah siang dah. Pagi. Ini waktu pagi macam mana kita boleh nampak kabus tadi tu. Kabus tu berjalan-jalan, dia berarak perlahan-lahan. Macam awan tu dekat bawah kita tau. Kita ni dekat atas awan. Dia punya view dia memang awesome betul. Pagi-pagi tenang kat sini, damai. Bunyi, tak ada bunyi lain. Bunyi hutan, bunyi air. Dan okay, kita kembalikan kepada Saifunang di waktu siang. Okey, kepada teman-teman Rare TV di Indonesia, Brunei, Singapura dan juga di Malaysia, terima kasih banyak-banyak dan kita akan bawakan lagi kepada anda semua banyak lagi review-review yang jujur ke tempat-tempat yang macam yang mungkin less expected dan juga route yang rarely taken, dan insyaAllah kita akan paparkan semuanya dekat dalam Rare TV. Okey, terima kasih semua dan klik subscribe, klik like, klik komen dan juga let's be follower. Ini baru Rare.